Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Ismail, bernombor matrik 1518880. Saya mengambil jurusan Pendidikan Khas di Universiti Sains Malaysia. Nama saya Sharifah Hasmimi binti Said Abdullah dengan bernombor matrik 150712. Saya merupakan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan saya mengambil jurusan Sarjana Muda Pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Hafizuddin bin Cha Anwar, bernombor matrik 151978, pelajar tahun 1 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dengan kos Pendidikan Khas. Kami memilih menjadi seorang guru kerana pekerjaan seorang guru adalah mulia. Selain itu, hal ini kerana kami ingin mendidik anak-anak bangsa supaya menjadi generasi pelapis negara yang boleh mentadbir negara dengan baik. Dan anak-anak bangsa yang kita asuh itu mampu menjadi pemimpin negara pada suatu hari nanti. Menjadi seorang guru bukanlah suatu tugas yang mudah. Sebagai pendidik murid-murid berkeperluan khas, saya sentiasa menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya, sentiasa berhadapan dengan karenah murid-murid. Kesabaran yang tinggi diperlukan untuk mengasuh dan mendidik anak-anak istimewa ini. Misalnya, mereka yang menghadapi pelbagai masalah pembelajaran seperti ADHD, disleksia dan autism. Justru itu, mereka perlu dilatih dengan sebaik mungkin dan menerima apa yang mereka pelajari. Namun, cabaran yang perlu guru pendidikan khas tempuhi adalah masalah ibu bapa. Hal ini tidak dapat meluangkan masa terhadap anak-anak khas mereka dan mereka menganggap anak mereka tidak perlu pendidikan. Ibu bapa hanya menghantar anak ke kelas PPKI sebagai tempat bagi anak untuk bermain sahaja dan bergaul dengan kawan lain semasa ibu bapa sedang bekerja. Ibu bapa juga tidak menghantar anak mereka untuk melibatkan aktiviti sekolah yang bermakna. Hal ini bermakna mereka tidak memberikan sokongan dan idea kepada pihak sekolah serta tidak melibatkan diri ke dalam program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Mereka juga menyalahkan gunakan allowance anak-anak istimewa kepada perkara yang tidak sepatutnya. Sikap pelajar yang sentiasa berubah-ubah tanpa disedari juga menjadi cabaran kepada guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas haruslah mempunyai hati yang kental dan sentiasa meningkatkan cara penyampaian mereka untuk mengajar murid pendidikan khas. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mempunyai perangai yang sentiasa berubah-ubah pada setiap masa. Contohnya, mereka lebih cepat berasa bosan apabila belajar sesuatu perkara yang menjadikan tumpuan mereka di dalam kelas senang untuk merosot dan bertindak untuk melakukan sesuatu perkara di luar jangkauan. Seterusnya, cabaran yang perlu saya hadapi untuk menjadi seorang guru ialah kesukaran berinteraksi dengan murid-murid, terutamanya murid-murid yang berkeperluan khas. Hal ini demikian kerana mereka yang mempunyai masalah pembelajaran biasanya mempunyai masalah untuk berkomunikasi. Oleh itu, saya sukar berinteraksi dan menerima maklum balas daripada mereka berkaitan ilmu yang dipelajari. Cabaran seterusnya adalah masalah komunikasi antara guru pendidikan khas dengan guru arus berdana. Hal ini kerana tempat guru pendidikan khas bekerja di dalam kelas PPKI dan mereka tidak masuk ke bilik guru biasa. Guru pendidikan khas juga jarang terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh guru arus perdana. Dan informasi juga susah dikongsi antara satu sama lain. Guru arus perdana tidak berkongsi perkembangan murid inklusif di dalam kelasnya dan tidak berbincang tahap murid tersebut di dalam kelas PPKI. Di samping itu, sikap lepas tangan ibu bapa menjadi cabaran kepada guru pendidikan khas. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya.
malah mereka telah diabaikan. Hal ini telah menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami perkembangan yang merosot. Contohnya, kelewatan dalam bertutur. Tambahan pula, sikap ibu bapa yang tidak mempelajari bahasa isyarat. Hal ini telah menyebabkan mereka berasa diabaikan dan kurang keyakinan diri apabila mereka ingin berkomunikasi. Cabaran seterusnya yang dihadapi oleh bakal pendidik guru pendidikan khas ialah murid-murid berkeperluan khas sukar menerima dan mendengar arahan dengan baik. Pelbagai kaedah dan teknik yang diperkenalkan sukar dituruti oleh mereka. Justru itu, kesukaran ini menyebabkan guru-guru pendidikan khas sukar mengakses dan memberi segala ilmu. Selain itu, cabaran guru pendidikan khas juga adalah tekanan daripada pihak atasan. Tekanan yang diberikan daripada pihak atasan seperti pentadbir sekolah dan Kementerian Pendidikan. Hal ini kerana mereka tidak arif dan tidak mengenali kanak-kanak berkeperluan khas dengan lebih dekat. Oleh yang demikian, mereka lebih mempentingkan pencapaian akademik dan menegaskan kepada guru pendidikan khas untuk menghabiskan sukatan pelajaran, sedangkan murid berkeperluan khas tidak dapat menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Akhir sekali, cabaran yang seterusnya adalah isu penggunaan bahan bantu mengajar iaitu BBM, guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru pendidikan khas juga tidak menggunakan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru pendidikan khas juga ada yang masih menggunakan cara tradisional iaitu kaedah kuliah call and talk untuk mengajar murid berkeperluan khas. Hal ini menyebabkan murid kurang didedahkan untuk menggunakan komputer untuk belajar. Walau bagaimanapun, setiap cabaran ditempuhi pasti ada jalan penyelesaiannya. Guru-guru merupakan aset negara yang mendidik anak bangsa. Oleh itu, janganlah kita berputus asa untuk mengasuh dan mendidik mereka. Mereka merupakan tunjang utama negara. Berbaktilah kepada anak-anak bangsa.